Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man walah. Untuk seterusnya kita masuk kepada al-mabhath as-sani, topik perbincangan kedua berkait dengan mahkum fih. Aspek yang kedua ialah min nahiyatil jihati allati yudafu ilaiha. Dari aspek pihak yang disandarkan kepadanya. Kata pengarang, af'alul mukallafin allati ta'allaqat biha al-ahkamu syar'iyyatu, perbuatan mukallaf yang berkait dengannya hukum syarak, imma an yakuna al-maqsudu biha maslahatan amatan au khassatan. Sama ada maksud yang berkait dengannya ialah berkait dengan maslahah yang umum atau maslahah yang khusus. Fa in kana al-maqsudu biha maslahatan mujtama'i amatan, kalau maksud daripada perbuatan itu ada maslahah bagi masyarakat secara umum, fal fi'lu huwa haqqullah, maka perbuatan itu dipanggil sebagai haqqullah. Ini kita akan belajar tentang haqqullah wa haqqul al-abd, hak Allah dengan hak hamba. Jadi perkara yang melibatkan kesannya kepada maslahah umum dinamakan haqqullah. Perbuatan itu ataupun perkara itu dipanggil haqqullah. Wa in kana al-maqsud biha maslahatan khassatan, kalau maksud daripada perbuatan itu, hukum itu, maslahah yang khusus, fal fi'lu huwa haqqul 'abd, maka perbuatan itu dipanggil haqqul 'abd. Wa qad yajtami'u fil fi'li haqqullah wa haqqul 'abdi, kadang-kadang berhimpun pada satu perbuatan itu hak Allah dan hak hamba. Wa yakunu haqqullah wal ghalib, maka ketika itu dihukumkan hak Allah itulah yang ghalib dan yang lebih dominan. Au haqqul 'abd huwal ghalib, ataupun kadang-kadang dihukumkan hak hamba itulah yang lebih ghalib. Tengok kepada jenis-jenis perbuatan yang tertentu dan berbeza itu. Nanti kita akan tengok contoh dia. Wa natakallamu fima yali, kita akan bicarakan pada di bawah ini an kulli naw'in, daripada setiap jenis min hadhil anwa', daripada jenis ini ala hidatin, secara berasingan. Pertama, haqqullah. Haqqullah huwa haqqul mujtama'. Hak Allah ialah hak masyarakat. Walihadha yu'arifunahu, kerana itu para ulama' menta'rifkan yu'arifunahu, haqqullah ni apa? Huwa bi'annahu ma ta'allaqa bihi naf'ul 'amu min ghairi ikhtisasin bi ahad, iaitu perkara yang berkait dengannya manfaat umum tanpa ada pengkhususan dengan seseorang. Walihadha, dari kerana ini, nusiba ila rabbin nasi, disandarkan kepada Tuhan, kepada manusia, jami'an, seluruhnya, li'idhami khatarihi, kerana li'idhami khatarihi, kerana besarnya kepentingannya. Li'idhami khatarihi, besarnya kepentingannya. Wa syumuli naf'ihi, dan meluasnya manfaatnya. Wa hadzal haqqu la yajuzu isqatuhu, hak ini tidak harus sama sekali kita gugurkan. Wala yahiqqu li ahadin at-tanazulu, tidak berhak bagi seseorang tu melepaskan daripadanya. Awil khuruj anhu, atau keluar daripadanya. Fahuwa kan nizamil am, dia umpama satu perundangan umum, satu nizam, satu undang-undang umum, indal qanuniyin, di sisi ahli qanun. Kalau macam dalam perundangan, dianggap satu akta atau undang-undang umum. Wa qad jaa bil istiqra', telah datang secara istiqra'. Apabila kita melakukan istiqra', kita melihat secara menyeluruh setiap daripada hukum-hukum, didapati bahawa anna huquqallahil khalisah, hak Allah semata-mata, hiya ma ya'ti, termasuk daripada perkara berikut. Pertama apa? Ini termasuk dalam huququllah ni. Ibadat atau perbuatan ini dipanggil haqqullah. Pertama, al-ibadatul mahdah, ibadat yang berbentuk ibadat semata-mata. Kal iman, seperti keimanan, was salati, sembahyang, was zakati, was siyami, wal haji, wal jihad, wa nahwiha, dan seumpamanya. Fal iman wa ma buniya alaihi, keimanan dan apa yang dibina di atasnya. Yuqsadu bihi, dimaksudkan dengannya, tahsilu ma huwa daruriyun, iaitu menghasilkan perkara yang penting. Wa huwa din, iaitu agama. Wad-din, dan agama itu, daruriyun, perkara yang penting, liqiyamil mujtama', untuk tertegaknya masyarakat, wa nizamihi, dan undang-undangnya. Wal ibadatu kulluha, dan ibadat kesemuanya, syuri'at, disyariatkan, lima salihah, disyariatkan kerana maslahah ta'udu bin naf'il amim, yang kembali dengan manfaat yang umum, alal mujtama', ke atas masyarakat.
Itu yang pertama. Itu termasuk hakullah pertama ialah berkait dengan ibadat. Yang seterusnya al-ibadatul lati fiha ma'nal mu'unah. Ibadat yang ada dalamnya itu makna mu'unah. Mu'unah ni makna ada belanja. Ibadat tapi ada perbelanjaan yang berkait. Contoh sedaqatul fitri. Seperti sedaqatul fitri. Makna zakat fitrah. Fahiya ibadatun, ini dianggap ibadat li'annaha tuqarribu, kerana dia mendekatkan ilallah, kepada Allah, bitasadduqi, dengan bersedekah, alal faqir, kepada orang fakir, wa kaunuha fiha ma'nal mu'unah, dan keadaan ibadat ini ada pengertian belanja, li'annaha wajabat alal mukallaf, kerana dia wajib ke atas mukallaf, bisababi ghairihi, kerana sebab orang lain, untuk membantu orang lain, kama wajabat mu'natuhu, sebagaimana wajib untuk menanggung dirinya, khilafan lil ibadatil mahdah, lain dengan ibadat semata-mata, fahiya la tajibu 'alal mukallafi bisababil ghair, maka dia tidak wajib ke atas mukallaf dengan sebab orang lain. Jadi zakat ni dia wajib kenapa? Kerana kita nak tanggung orang lain, ada belanja dan ada kita kena keluarkan sesuatu, tanggung orang lain. Lain dengan ibadat semata-mata. Semayang bukan kita semayang kerana orang lain. Kita puasa bukan kerana orang lain. Itu dia nak beritahu jenis kedua ini ialah ibadat yang ada padanya perbelanjaan. Kita kena keluarkan untuk bantu orang. Yang ketiga, ad-dharaibu 'alal ardi 'ushriyah. Cukai. Dharaib ini cukai yang kena kepada al-ardul 'ushriyah. Ardul ushriyah makna tanah yang yang diusahakan. Tanah yang diusahakan ni dalam fiqh dia ada al-ushur. Ushur ni tanah yang dikenakan, kita kata bayaran ataupun dikenakan cukai kerana diusahakan. Tanah kerajaan yang diusahakan yang dikenakan cukai lah. Jadi cukai yang kena kepada tanah bentuk ushriyah ni. Wahadhihi sammahal usuliyun, dan ini dinamakan oleh ulama usul mu'unatun fiha ma'nal ibadah. Belanja yang ada padanya makna ibadat. Dia belanja kerana apa? Kita kena bayar cukai, tapi dalam itu ada makna ibadat. Amma annaha mu'unah, adapun aspek dia itu perbelanjaan, fali annaha dharibatul ard, kerana dia cukai tanah. Wa bihi dhari wa bihadhihi dharibah, dengan adanya cukai ini, tabqal ardu, maka kekalah tanah itu biadi ashabiha, di tangan empunyanya, ghaira muta'addi 'alaiha, tanpa ada yang orang dapat merampas ke atasnya. Wa amma anna fiha ma'nal ibadah, adapun dari segi ada pada perbuatan ini atau hukum ini makna ibadah, ada makna ibadat itu, fali annal ushur, kerana ushur 1/10 yang diambil cukai itu, al-ma'khudh yang diambil itu, huwa zakatuz zar'i, itu dikira sebagai zakat tanaman, al-kharij minal ard, tanaman yang keluar daripada bumi, wa yusrafu, dan diagihkan fi masarifiz zakah, bagi asnah-asnah zakat, wa hadhihi min masalihil ammati, ini termasuk daripada masalihil ammah, maslahah umum. Jadi dalam perkara satu perbuatan ini, hukum ini ada dua, daripada aspek dia itu mu'unah, yang kedua dari aspek dia itu ibadat. Yang keempat, al-kharaj. Kharaj tu apa? Kharaj ini cukai juga, tapi cukai yang kena kepada al-ardil kharajiyah, ad-dharaib, cukai alal ardil kharajiyah, atas tanah yang di kharaj. Kharaj ni apa dia? Tanah kharaj ni hiyal ardul lati tutraku biyadi ashabiha, iaitu tanah yang dibiarkan dalam pemilikan empunyanya, ghairi muslimina, yang bukan Islam, ba'da fathil muslimin, setelah daripada pembukaan orang Islam, laha, bagi tanah tersebut, wastilaihim alaiha, dan orang Islam menguasai mereka. Dia begini, tanah kharaj ini ialah asalnya, katakanlah negeri itu bukan Islam, tiba-tiba berlaku peperangan ataupun orang Islam membuka tanah tersebut, membuka negeri tersebut. Jadi negeri itu dapat ditawan oleh kerajaan Islam. Maka tanah-tanah tersebut yang milik orang bukan Islam dalam negeri itu, kerajaan Islam berhak memberi pemilikan, mengekalkan pemilikan kepada mereka dengan syarat mereka bayar dharaib. Jadi tanah itu dikekalkan pada tangan empunyanya yang bukan Islam lah.
pemunyanya bukan Islam dengan syarat mereka bayar kharaj. Bayar cukai tu, cukai terhadap tanah kharajiyah. Maka ini dipanggil dharaib atau dipanggil sebagai kharaj. Fatufradu 'alaiha, maka dikenakan ke atas mereka dharibatun muayyanah, cukai yang tertentu. Kama hadatha fi ardil Iraq wa Syam, sebagaimana berlaku pada tanah Iraq dan juga Syam. Apabila kerajaan Islam membuka Iraq dan Syam, mereka tidak tarik rampah tanah itu sebahagiannya, mereka biarkan kepada empunya tanah tapi dengan syarat dibayarkan cukai. Id tarakaha Umar bin Khattab, kerana Sayyidina Umar bin Khattab biarkannya biadi ahliha, pada tangan ahlinya. Wa daraba 'alaiha al-kharaja, dan Sayyidina Umar kenakan di atasnya bayaran cukai kharaj. Ba'da musyawarati as-sahabah wa muwafaqatihim, setelah bermusyawarah dengan sahabat dan persetujuan mereka. Wa yusrafu hadhihi al-warid, dan diagihkan sumber ini fil masalihil ammah, pada maslahah umum, lid daulatil islamiyah, bagi negara Islam. Yang kelima, al-uqubatun kamilah, uqubah yang sempurna. Laisa fiha, ni yang kelima ialah bentuk uqubah, bentuk jenayah ataupun pembalasan. Laisa fiha ma'nan akhar ghairu al-uqubah, yang tidak ada padanya selain daripada makna mengenakan seksaan atau mengenakan kita kata hukuman. Apa dia? Ni makna uqubah kamilah ni. Ya wahiyal hudud, iaitu hukuman hudud. Ai al-uqubatul muqaddaratu, penyeksaan atau hukuman yang muqaddarah, hukuman yang ditentukan, allati syuri'at lil maslahatil ammah, yang disyariatkan untuk maslahah umum. Wa'tubirat lidzalika min haqqillah, itu dianggap daripada hak Allah. Contoh, mithlu haddu zina, hukuman penzina, haddu syurbi, had minum, wa haddu sariqah, potong tangan, wa haddu qat'ut tariq, had orang yang memutus jalan, maknanya perompok jalanan. Fahadhil uqubatu, maka hukuman-hukuman ini syuri'at li maslahatil mujtama', disyariatkan kerana menjaga maslahah masyarakat. Fala yamliku ahadun isqatahu, tidak ada mampu seorang pun memiliki hak untuk menggugurkannya. Walihadza, dari kerana itu, lamma saraqat imra'atun min Bani Makhzum, bila seorang wanita daripada Bani Makhzum mencuri, wa arada Usamah bin Zaid, dan Usamah ni titik, letak titik, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid ini yang Nabi sayang dia ni, Usamah bin Zaid nak yastashfa'a laha, meminta syafaat baginya inda Rasul, di sisi Rasul. Ghadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah sangat. Wa khadaba finnas, Nabi pun bangun berkhutbah di depan ramai. Mimma qalahu, daripada apa yang Nabi sebut apa? Innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya musnahnya kaum-kaum sebelum kamu, annahum kanu idza saraqa fihim syarifu taraku, apabila ada mencuri di kalangan mereka orang yang mulia, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihim dhaifu aqamu alaihi had, apabila mencuri di kalangan mereka orang yang lemah, mereka dirikan had. Waimullahi, demi Tuhan, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalaulah Fatimah anak Muhammad itu, saraqat, mencuri, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Itu yang kelima. Yang keenam, uqubatun qasirah, uqubah, seksaan, hukuman yang qasirah ni makna bukan sempurna, terhad. Wahya hirmanul qatil minal irthi, iaitu menghalang orang ataupun mengharamkan orang yang membunuh daripada mendapat pusaka. Orang yang pembunuh yang membunuh muwarisnya, ahli waris yang patut dapat bahagian, dengan sebab dia bunuh itu akan hirman, dia akan halang dia mendapat pusaka. Wa inna ma kanat qasirah, bentuk ini dikira sebagai uqubah qasirah yang terhad. Kenapa? Li'annahu laisa fiha idha'un badani, kerana tidak ada pada hukuman ini idha'un badani, menyakit pada badan, tak ada. Hukuman tu bukan bentuk menyakitkan badan atau apa-apa, hanya dia dihalang untuk mendapat pusaka. Au taqyidun li hurriyatil jani, atau mengikat bagi kebebasan penjenayah. Dia tidak menghalang penjenayah untuk pergi mana-mana, tidak, dia kena hukuman dipenjarakan dan seumpamanya. Wa innama fiha adamu thubuti milkin jadid, hanya sahaja tidak ada pensabitan pemilikan baru, dia tak dapat pemilikan baru daripada harta pusaka lahu. Fahiya uqubatun salbiyah, maka ini bentuk uqubah salbiyah,
bentuk satu hukuman yang berbentuk salbiyah. Kita kata lawan daripada maksud. Pembunuh membunuh orang yang nak memberi harta ataupun pewaris dia, tujuan nak dapat harta, maka dihukum dengan sebaliknya, salbiyah. Dia lawan bagi maksud. Maksud dia bunuh tu antaranya mempercepatkan mendapatkan harta. Tiba-tiba kerana sebab dia bunuh, Islam bagi sebaliknya, maka dia diharamkan daripada mendapat harta pusaka. Sabian, yang ketujuh, uqubatun fiha ma'nal ibadah, hukuman-hukuman yang padanya ada makna ibadat. Wahyal kafarat, itu hukuman bentuk kafarah. Mithlu kafaratul hinf, kafarah mungkin hinf ni makna sumpah. Fil yamin, hinf ni makna melanggar sumpah. Al-hinf ni melanggar, yamin sumpah. Kesalahan dia melanggar sumpah. Wa kafaratul iftari amdan fi Ramadan, kafarah berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan. Wa kafaratul qatl khata', kafarah bunuh dengan tak sengaja. Fa hadhihi uqubatun, ini dianggap sebagai hukuman, li annaha jazaa'un ala ma'siyah, kerana dia balasan di atas kemaksiatan yang dilakukan. Wa fiha ma'nal ibadah, dan padanya ada makna ibadat, li annaha tuadda bima huwa ibadatun, kerana dia dilaksanakan dengan apa yang tuadda, dengan perkara yang menjadi ibadat, daripada saum, puasa, atau sedekah, kena bayar bagi makan sedekah, atau tahriru raqabah, atau merdeka hamba. Jadi kafarah bentuk ni, kafarah langgar sumpah, kafarah tu dalam kafarah tersebut ialah ibadat, bentuk ibadat. Puasa, 2 bulan berturut-turut ke, beri makan, dan juga merdekakan hamba, ini bentuk-bentuk ibadat. Yang ke-8, hakun qaimun binafsihi, hak yang berdiri dengan sendiri. Ai lam yata'allaq bi dhimmati mukallafin, tidak berkait dengan tanggungan mukallaf. Liu'addiyahu ta'atan lillah, supaya dia tunaikan kerana taat kepada Allah. Wa inna ma wajaba hadzal haq, hanya sahaja wajib hak ini bidzatihi, dengan sendirinya, wabtida'an lillah, dan kerana daripada permulaan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Apa dia? Wa huwa khumusul ghanaim, iaitu khumusul ghanaim, 1/5 daripada bahagian ghanimah. Itu hak yang dapat. Wa ma yustakhraj, wa ma yustakhraj, dan apa yang dikeluarkan, min ma'adina, daripada galian-galian bumi, wa kunuzil ard, dan juga harta-harta bumi, harta karun. Kena bayar apa? Kena bayar zakat. Jadi itu hak dipanggil hakun qaimun binafsihi. Seterusnya kita akan tengok kepada hakul abdi. Apakah hak al-hakul abdi? Hakul abdi wa ammal hakul khalisu lil abdi, adapun hak yang semata-mata bagi hamba itu, wa ma kana al-maqsudu bihi maslahatan khassatan lil fardi, iaitu perkara yang ada maslahah khusus bagi individu. Mithaluhu, contohnya ialah sairul huquqil maliyah lil afrad, lain-lain hak keuangan bagi individu. Jadi senang ceritanya, selain daripada hak Allah itu, ada benda yang berkait dengan hak individu, dipanggil hakul abdi. Kadhamani mutlafat, seperti dhaman, menanggung, mutlafat, barang yang dirosakkan. Kalau kita rosakkan barang orang, kita kena tanggung, kena jamin, kena tanggung bayaran itu. Wastifa'u tuyuni wadiyah, menyempurnakan bayaran hutang dan juga bayaran diat. Wa nahwu dhalika, dan seumpamanya. Wa hadha an-naw'u minal haqqi, jenis ini daripada hak, yakunul khiyaru fi istifaihi ilal mukallafi nafsi. Jadilah khiyar, pilihan itu pada nak menyempurnakannya kembali kepada mukallaf sendiri. Fa in syaa asqatahu, kalau nak dia boleh gugurkan pihak yang waris bagi pihak yang dibunuh, boleh nak gugurkan dia. Pihak yang orang berhutang dengannya, pemiutang, boleh dia nak gugurkan hutang. Fa in syaa asqatahu wa in syaa istawfahu, kalau nak dia boleh tuntut dapatkan bayaran hutang tersebut, tuntut untuk dia dibayarkan diat kepadanya. Fa inna lil insani an yatasarrafa, kerana manusia itu boleh untuk menguruskan fi khalisi haqqihi, pada perkara haknya yang semata-mata, bima syaa, dengan apa yang dikehendaki. Kemudian kita akan bincang nanti perkara ataupun perkara yang berhimpun padanya dua hak. Ada satu benda perkara yang mana pada perkara itu ada hak Allah dan ada hak manusia. Yang ni perkara yang ada dua hak, tapi hak Allah itu ghalib. Wallahu ta'ala a'lam.